Jelebu merupakan daerah kedua terbesar di Negeri Sembilan selepas Jempol dengan jumlah penduduk lebih dari 40,000. Di Jelebu, terdapat kira-kira 10,000 suku Mandaling yang menetap di 3 kampung iaitu Kampung Tambatin, Kampung Kerangai dan Kampung Pertang. Suku Mandaling adalah salah satu etnik di Asia Tenggara yang penyebaran penduduknya berada di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan, Malaysia. Mereka berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Walaupun mereka berbeza bangsa, orang Mandaling Malaysia dan orang Mandaling Indonesia tetap menjalinkan hubungan silaturahim dengan baik. Orang Mandaling didefinisikan sebagai yang bermarga Nasution, Lubis, Pulungan, Batubara, Rangkuti, Daule, Parinduri, Hasibuan, Dalimunte, Mardia, Tanjung, Lintang dan Matondang. Sebenarnya asal-usul sejarah orang Mandaling di Kampung Kerangai ini adalah daripada tanah Sumatera Utara di Indonesia. Bila sampai di Negeri Sembilan, arwah nenek kita yang menurut ke perkampungan di Negeri Sembilan ini mula-mula berada di Langkap, Kampung Langkap dekat Teraji. Di situ mereka membuka satu perkampungan yang tak jauh daripada Tanjung Ipoh lah. Kemudian dari situ orang-orang Mandaling itu berpecah. Jadi itulah sejarah permulaan orang-orang Mandaling datang ke sini di Negeri Sembilan, khususnya di Kampung Kerangai. Rumah Godang merupakan sebuah tempat untuk penduduk Kampung Kerangai berkumpul dan melakukan aktiviti seperti gotong royong, kenduri, majlis membaca nazam dan banyak lagi. Rumah Godang tu asal ceritanya adalah pendapatan orang kampung ni semasa pendudukan Jepun di Melaya lah waktu kan, semasa pendudukan Jepun, dan di situlah perkumpulan orang-orang Mandaling bila ada masa darurat. Rumah Godang ini juga merupakan tempat perlindungan orang-orang Mandaling di Kampung Kerangai semenjak lebih 100 tahun yang lalu. Masuk tu bagasan, kita ni dama tentang ruang dewan perkumpulannya la kampungon. Apabila dong majlis seperti Maulidul Rasul, Isra Mi'raj, jadi ison mai al kampungon berkumpul untuk membagi bacaan nai. Ipa ison ijolon yantang dong son meja untuk si tukang baca nai. Jadi keadaan nape rumah Godangon pe mang bahat iu basuai ngason napron asal nabe. Jadi seterusnya pada isbolahi ima solat persembahyangan. Persembahyangan isbolahi apabila ima dewan solat, naidokon dewan solat. Nabi akhir zaman sudah terjadi, siapa menyalahi mendapat rugi. Intan Mustika Saidil Bosar, sekalian umatnya wajib membenar. Sangatlah benar sekalian hobar, cerdik, laksana, bijak dan pintar. Jalan menuju ke perkampungan suku Mandaling agak mencabar dengan permukaan yang berbukit. Salah seorang penduduk Kampung Kerangai, Nilawati binti Dahban atau lebih dikenali sebagai Cik Ila, merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Cik Ila dan keluarga masih kuat mengamalkan adat suku Mandaling agar ianya tidak ditinggalkan oleh generasi yang akan datang. Pucuk ubi itu kalau salah satunya kalau buat kenduri besar-besaran, kalau ada persatuan Mandaling pun pucuk ubi itu tak akan tinggal. Pertamanya ada pucuk ubi, serai, ikan bilis, terung belimbing yang kecil-kecil itu kan, terung pipit tu. Itulah campur-campuran dia. Santan. Biasanya kalau kita nak masak tu tumbuk pucuk ubi itu dengan terung pipit,
Masukkan ikan bilis, masukkanlah semua rempah-rempah, kunyit, serbuk kunyit semua kan. Itu je lah. Lepas tu masukkan santan. Masuk sementara dia nak menggelegakkan santan tu, baru kita masukkan pucuk ubi. Kalau macam ada terung, bolehlah terung sikit kan. Tu je lah, macam tu lah yang lauk pucuk ubi orang Mandiling tu. Makanan tradisional masyarakat suku Mandailing terkenal dengan pulung gadung nai duda atau lebih dikenali sebagai gulai pucuk ubi tumbuk. Makanan ini diakui suatu makanan warisan nenek moyang orang Mandailing. Cita rasa masakan Mandailing banyak dipengaruhi oleh masakan dari Minangkabau. Dalam bahasa Indonesia, bulung gadung bermaksud singkong. Kebiasaannya, bulung gadung nai duda atau gulai pucuk ubi tumbuk ini dimasak di majlis tertentu sahaja seperti perayaan kenduri dan sebagainya. Apa yang membezakan gulai pucuk ubi tumbuk ini adalah dari segi penyediaan pucuk ubi itu akan ditumbuk menggunakan lesung kayu. Ia merupakan adat dan tradisi yang masih dikekalkan dalam masyarakat suku Mandailing. Tentang mangkuk tingkat tu, kalau macam kenduri sambutan berasul, kenduri kahwin, kalau masih buat rewang-rewang tu, kita mangkuk tingkat bawa lah untuk kata orang tu, anak-anak yang tinggal kat rumah tu, bila dah masak lauk tu yang gotong royong sama-sama tu, bawa balik seorang sikit. Itulah sebabnya bawa mangkuk tingkat tu. Jadi harapanku tu itaon alak itaon Mandailingon seni madahatana, mudah-mudahan kita teruskan saja adat-adat yang baik, perbuatan tanah denggan tu nah denggan nak kita tadingkon mas saja na sudenggani sasudia mana hajat ni ompung tanah jolok. Dadang anak senari ulang ilaruan nalai bahasa Mandiling. Arana bahasa Mandilingon takkan kalau boleh tu indah tinggal sampai bila-bila nak bangga rasa dong bahasa ni bana lain. Selain itu, keunikan suku Mandailing ini adalah dari segi penggunaan bahasa yang digunakan oleh mereka. Bahasa Mandailing asalnya merupakan bahasa yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Oleh itu, bahasa pengantaraan yang digunakan oleh Kampung Kerangai adalah bahasa Mandailing.